Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita edisi 911 antara paparan utama malam ini. Antara jahat dan jihad. Setiap fitnah itu akan kembali kepada asal usulnya. Kerajaan yang hilang keyakinan perlu berundur. Titah Yang di-Pertuan Agong jangan sesekali diderhakai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan polis terhadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berhubung kenyataan beliau terhadap titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah telah dibuat di seluruh negara semalam. Kebanyakan laporan tersebut dibuat oleh pemuda amanah di balai-balai polis di kawasan masing-masing. Ia dimulakan di Ibu Negara yang dibuat oleh Ketua Pemuda Amanah Syazni Munir Muhammad Isnin. Di Kelantan pula, Pemuda Amanah Kelantan membuat laporan polis serentak di Balai Polis Kota Baru dan Pasir Mas. Selain di Kelantan, laporan polis juga dibuat di Johor Bahru, Seremban, Melaka, Alor dan juga Kuching, Sarawak. Ekoran laporan polis tersebut, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengarahkan agar siasatan dibuat segera ke atas Taqiyuddin. Sesiapa sahaja yang melakukan hasutan sehingga menimbulkan rasa kurang senang dalam rakyat, polis akan siasat. Katanya pada sidang akhbar di kementeriannya pada Jumaat lalu. Menurut beliau, pihaknya akan menjalankan siasatan terhadap sesiapa sahaja tanpa mengira darjat jika ada laporan. Tiada darjat mengenai hal itu. Semua yang ada laporan kita akan panggil untuk siasatan. Biarlah polis dapatkan maklumat dahulu mengenai laporan itu. Kita tidak boleh kata laporan itu akan disiasat bawah seksyen apa. Pihak polis perlu tahu dahulu apa kesalahan yang dilakukan. Terdahulu Yang di-Pertuan Agong menitahkan bahawa persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin bagi menangani COVID-19 dan menyelamatkan ekonomi negara. Bagaimanapun Taqiyuddin ketika bicara harakah bertajuk Proklamasi Darurat berjaya atau sebaliknya yang disiarkan secara maya berkata pandangan dizahirkan Yang di-Pertuan Agong supaya persidangan Parlimen diadakan secepat mungkin tidak menyebut bulan tertentu. Beliau merujuk kepada kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa Parlimen boleh bersidang pada September atau Oktober. Sekarang ni kita dah hampir penghujung bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. Sudah hampir dah. Kita akan ada, pasti akan diadakan itu. Katanya, titah tersebut dikeluarkan setelah persidangan khas Majlis Raja-Raja berlangsung, disusuli dengan kenyataan bernada sama yang dikeluarkan oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Kenyataan Taqiyuddin yang menyatakan Yang di-Pertuan Agong tidak menyatakan secara spesifik bilakah Parlimen itu perlu dibuka mengundang kemarahan orang ramai yang menganggap beliau biadab dan derhaka. Dalam pada itu, Menteri Perusahaan Peladangan dan Industri Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali berkata Kerajaan Perikatan Nasional selari dengan pandangan yang dizahirkan oleh Istana Negara sedang bergerak untuk menangani COVID-19 menerusi Pelan Pemulihan Negara yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Dalam situasi Yang di-Pertuan Agong mahu rakyat bersatu menangani COVID-19, ada pihak yang masih mahu berpolitik. Laporan polis atas tuduhan kononnya Datuk Seri Taqiyuddin menderhaka apabila membuat ulasan tentang langkah kerajaan selari dengan panduan istana benar-benar merupakan langkah politik sumbang dan jahat serta mengelirukan rakyat, malah cuba menangguk kepentingan politik yang sempit. Rakyat perlu menolak politik sumbang sebegini, tegasnya. Putar selagi boleh.
Apa sebenarnya yang dinyatakan oleh kenyataan media yang dikeluarkan oleh Istana Negara? Setelah memperhalusi semua pandangan para pemimpin parti politik, Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 dan sembah taklimat pada pakar dari agensi-agensi kerajaan, maka Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahawa persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Ini untuk membolehkan ordinan-ordinan darurat dan pelan pemulihan negara dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat. Istana Negara atau Majlis Raja-Raja tidak menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong menerima pelan pemulihan negara bulat-bulat. Malah baginda menitahkan agar ordinan-ordinan darurat dan pelan pemulihan negara tersebut dibahaskan oleh ahli Dewan Rakyat secepat mungkin. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu menzahirkan pandangan penuh kesopanan dan kesusilaan berdasarkan konsep raja berperlembagaan, bukan seperti monarki mutlak. Namun jika dilihat daripada keangkuhan kerajaan Tebu Atap yang enggan mengadakan sidang parlimen, menggambarkan dengan jelas mereka mahu melancarkan apa yang disebut oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan sebagai pelan tanpa pelan sebenar itu, tanpa perbincangan dengan pihak pembangkang. Keangkuhan ini sinonim dengan sifat pemimpin PAS. Sebagai contoh, ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Mukhtar Senik dalam satu hantaran di Facebook pada 13 September 2020 yang lalu, malu apa jadi tukang pacak bendera jika dengan pacak bendera itu Pakatan Harapan dan DAP boleh meninggal dunia? Bukankah mengalahkan Pakatan Harapan dan DAP itu satu jihad? Orang yang tak faham Islam memang memperlekehkan kerja tukang pacak. Kalau kerja membunuh Islam, dilantik sebagai presiden pun kita tak ingin. Kenyataan Mukhtar Senik itu jelas menuduh Pakatan Harapan dan DAP membunuh Islam. Perbuatan mereka adalah jihad, manakala perjuangan politik pihak yang tidak sealiran dengan PAS itu dikatakan jahat. Justru, jangan terkejut dengan reaksi Taqiyuddin dan Khairuddin. Rakyat hakim negara buatlah keputusan siapa yang jahat dan siapa pula yang sedang berjihad. Terima kasih Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang kerana mengungkap kisah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa bejatnya sikap Kerajaan Perikatan Nasional yang didokong oleh beliau. Presiden PAS dengan rencananya jangan mudah lupa sehingga ditipu berulang kali, merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepatutnya seorang yang beriman disengat sebanyak 2 kali daripada satu lubang atau lubang yang sama. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau membawa kisah seorang tawanan perang Badar yang bernama Abu Azzah Al-Jumahi, seorang penyair yang mengadu mengenai kemiskinannya dan mempunyai anak yang perlu dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membebaskannya. Apabila pulang ke Makkah, tiba-tiba dia kembali mengulangi tindakannya dengan bersyair mempersendakan Islam dan umatnya. Pada masa yang sama turut menggalakkan para kabilah Arab untuk memerangi Islam dan memberikan semangat kepada musuh Islam agar berperang di Uhud. Tiba-tiba sekali lagi dia ditawan di Hamra Al-Asad dan mengadu kepada Rasulullah seperti dahulu. Menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan hadis tersebut lalu menjatuhkan hukuman. Hadi ternyata tergelincir daripada fakta ketika menyandarkan tindakan partinya menyokong Kerajaan Perikatan Nasional menerusi riwayat dan hadis tersebut. Faktanya, Lembaga Tabung Haji di bawah pemantauan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ketika itu, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof telah berjaya diselamatkan daripada muflis. Ini diakui sendiri oleh Menteri Agama Kerajaan Tebu Atap, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad sendiri. Pada 14 Mac 2020, beliau dilaporkan sebagai berkata mewakili Kerajaan Malaysia dan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada ahli Lembaga Pengarah dan Pengurusan Lembaga Tabung Haji atas keuntungan sebelum agihan keuntungan yang berjumlah 2.9 bilion ringgit yang dicatatkan untuk tahun keuangan 2019. Zulkifli menegaskan unjuran positif tersebut akan memberi galakan kepada pendeposit untuk terus melabur dan menyimpan wang bersama tabung haji. Keuntungan yang dicatatkan ini menunjukkan keberhasilan usaha pihak pengurusan dalam rangka strategi pelaburan dan langkah pengurusan kos, katanya. Justru siapakah yang menjadi punca sehingga tabung haji kerugian sebelum Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya? Seperti yang dilaporkan oleh syarikat juru audit bebas PricewaterhouseCoopers atau PwC, bahawa akaun tabung haji yang diaudit berakhir 31 Disember 2017 merekodkan aset keseluruhan yang berjumlah 70.3 bilion ringgit, sedangkan liability ialah 74.4 bilion ringgit, menunjukkan defisit sebanyak 4.1 bilion ringgit.
Mujahid berkata penemuan PwC itu mendapati pengurusan lama tetap memberi hibah atau dividen kepada pendeposit walaupun melanggar Seksyen 22/3/A Akta Lembaga Tabung Haji 1995. Pemberian hibah atau dividen oleh pengurusan TH sejak 2014 juga bertentangan dengan Akta Lembaga Tabung Haji 1995 kerana hibah hanya boleh diberi jika TH mencatatkan keuntungan yang mana itu tidak berlaku katanya. Adakah usaha Mujahid itu umpama Abu Azzah Al-Jumahi yang mempersendakan Islam dan umatnya? Malah sebaliknya, peruntukan untuk pembangunan Islam dalam Belanjawan 2020 yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan ketika itu, Lim Guan Eng juga ditambah kepada 1.3 bilion ringgit berbanding 1.2 bilion ringgit dalam Belanjawan 2019. Peruntukan tersebut membuktikan agenda membangunkan agama Islam terus diperkasakan di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Itu contoh tindakan Menteri Agama Pakatan Harapan. Mari kita pergi kepada contoh tindakan Menteri Pendidikan Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik ketika beliau bersama timbalannya Teo Ni Cheng mengusahakan program pengenalan tulisan Jawi kepada murid-murid tahun 4 sekolah vernacular. Gerombolan manakah yang begitu ganas menentang pelaksanaannya? Mazli juga membongkar skandal projek membekalkan tenaga solar kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak yang bernilai 1.25 bilion ringgit kepada Jepak Holdings yang kini sedang dibicarakan. Bukan hanya Menteri Melayu Islam dalam Pakatan Harapan sahaja yang prihatin kepada kebajikan rakyat seperti yang dilaporkan Berita Harian pada 26 Januari 2020. Menteri Pengangkutan Kerajaan Pakatan Harapan Anthony Locke bertegas untuk membina undang-undang sedia ada berkaitan kesalahan memandu kenderaan dalam keadaan mabuk, pengaruh dadah serta memandu secara bahaya. Dia berkata kajian mengenainya dijangka dibentangkan di Parlimen pada sesi kedua pada Jun atau Julai 2020. Malangnya, Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan oleh gerombolan pengkhianat mandat rakyat menerusi langkah Sheraton pada 23 Februari 2020. Lebih malang lagi, Menteri Pengangkutan Perikatan Nasional Datuk Seri Wee Ka Siong lebih berminat untuk menegaskan bahawa kerajaan yang ada bukan kerajaan Melayu Islam selain merebut jawatan di pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia. Malah, Hadi sendiri mendapat jawatan sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah yang tidak wujud di dalam era Pakatan Harapan. Maka apabila beliau memetik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya kami tidak memberikan jawatan kepada orang yang meminta dan orang yang bernafsu memahukannya. Riwayat Muslim. Beliau seharusnya mencerminkan diri sendiri. Kerana sehingga hari ini kita tidak tahu apa sumbangannya dalam jawatan yang disandang itu kepada kemajuan negara dan rakyat Malaysia. Hadi juga berkata lebih membahayakan umat dan negara apabila terdapat dalam kalangan mereka yang sedia bersekongkol dengan sesiapa sahaja, termasuklah musuh agama, umat dan negara, sehingga sanggup bersama dengan golongan yang nyata bersikap ekstrim terhadap Islam, umat dan juga raja. Kelakar, siapakah yang mempelekehkan titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang menitahkan supaya Parlimen segera bersidang? Siapa pula yang membantah apabila Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak berkenan darurat dipanjangkan selepas 1 Ogos 2021? Siapakah yang menipu dan siapakah yang menyengat rakyat yang sedang sakit? Tidak ada pemimpin Pakatan Harapan yang memerangi Islam. Takkan ulama tidak tahu bahawa fitnah itu akan kembali kepada asal usulnya dan menimpa pihak yang memulakannya. Selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah dan juga Raja-Raja Melayu Kerajaan Negeri-Negeri Pakatan Harapan terus mengorak langkah dalam usaha mengadakan segera sidang Dewan Undangan Negeri atau DUN di negeri masing-masing. Di Selangor, Kerajaan Negeri akan melaksanakan persidangan DUN Selangor secepat mungkin selaras dengan titah tersebut. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Shah Ali berkata beliau akan mengadakan perbincangan dengan Speaker Dewan Negeri Selangor hari ini bagi tujuan memulakan perancangan pelaksanaan titah berkenaan. Selanjutnya, saya akan mempersembahkan hasil perbincangan itu kepada Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah untuk perkenan baginda bagi tujuan melaksanakan persidangan Dewan Negeri Selangor secepat mungkin, katanya dalam satu kenyataan. Beliau percaya titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu akan Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri dapat segera bersidang adalah selaras dengan aspirasi rakyat agar usaha menangani COVID-19 dapat dinilai dan dibahas untuk penambahbaikan. Dengan itu, proses semak dan imbang antara cabang eksekutif, legislatif dan kehakiman dapat dilaksanakan secara berterusan serta keluhuran perlembagaan persekutuan terus terpelihara.
Di Pulau Pinang, Ketua Menteri Chow Kon Yew telah mengadakan perbincangan dengan Yang di-Pertuan Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak untuk mengadakan sidang Dewan Undangan Negeri. Menurut beliau, penasihat Undang-Undang Negeri telah membentangkan kedudukan kerajaan negeri menurut ordinan darurat. Tun telah bersetuju mengemukakan permintaan untuk mengadakan DUN Pulau Pinang kepada Yang di-Pertuan Agong, katanya di laman Facebook. Sementara itu, di Negeri Sembilan, kerajaan negeri bersedia untuk mengadakan sidang Dewan Undangan Negeri dengan seberapa segera tertakluk kepada perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Yang di-Pertuan Agong. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Datuk Zulkifli Muhammad Omar bagi merancang pelaksanaan sidang Dewan Undangan Negeri berkenaan. Seterusnya, saya akan mempersembahkan hasil perbincangan tersebut kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum, Tuanku Munawir, untuk mendapatkan perkenan baginda supaya sidang DUN dapat diadakan seberapa segera, katanya seperti dilapor media. Itulah yang sedang dirancangkan oleh pemimpin yang menjunjung rukun negara. Tetapi sebaliknya, Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Mak Yassin pula ingkar dan berdalih kononnya kerajaan sedang mempersiapkan parlimen hybrid yang memerlukan masa untuk melaksanakannya. Saya minta jawatan kuasa yang dianggotai wakil-wakil kerajaan dan pembangkang untuk nilai perkara berkenaan, dan selepas itu barulah mereka maklumkan kepada saya sama ada sudah bersedia atau tidak untuk memulakan sidang parlimen, katanya seperti dipetik bernama. Menurutnya, beliau mendapat nasihat daripada Menteri Undang-Undang dan Peguam Negara supaya tindakannya dan kerajaan selari dengan apa yang ada dalam perlembagaan. Beliau berkata wujud keperluan untuk mengambil kira soal persiapan parlimen bagi urusan persidangan secara fizikal, termasuklah aturan tempat duduk ahli parlimen yang perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Mengulas mengenai dolak dalih Kerajaan Perikatan Nasional, Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata kerajaan Mahyadin kerajaan gagal. Untuk menyelamatkan negara, beliau patut meletakkan jawatan, tegasnya. Negara berhadapan dengan masalah ekonomi dan rakyat yang sedang dalam kesusahan. Kata Muhammad, ulama pula bercakap semakin merapu. Menurut beliau, kerajaan yang ada ini tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Kalau tak mahu adakan, cakap tak mahu adakan. Jangan bagi alasan bodoh, ujarnya dalam satu siaran video. Sekiranya Perdana Menteri enggan atau masih memberi alasan tidak munasabah untuk melewatkan sidang parlimen, bukan sekadar menggambarkan beliau telah mengenepikan pandangan Raja-Raja Melayu. Bahkan memberi maksud beliau telah hilang keyakinan mentadbir dan perlu berundur segera. Sungguh memalukan. Kerajaan mendakwa ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 yang berkuat kuasa mulai 11 Januari 2021 diwartakan sebagai langkah proaktif membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Berikutnya, pada 14 Januari, Seksyen 14 pula diwartakan. Seksyen ini kini menjadi bahan perdebatan di kalangan penggubal undang-undang. Mengulas mengenainya, Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz turut menyentuh mengenai kedua seksyen berkenaan. Seksyen 14 menyatakan peruntukan perlembagaan persekutuan, iaitu yang dimaksudkan perkara 55 yang berkaitan dengan memanggil, memprorok dan membubar parlimen adalah tidak mempunyai kesan sehinggalah suatu tarikh yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong, seperti mana yang dinyatakan dalam Seksyen 14-1-B. Parlimen hendaklah dipanggil, diprorok dan dibubarkan pada suatu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Dengan adanya peruntukan jelas dalam Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 ini, maka jelas Parlimen dan Dewan Undangan Negeri boleh ditangguhkan persidangannya sehingga ke suatu tarikh difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Hasilnya, seperti yang kita sudah maklum, Tan Sri Mahyadin Mak Yassin menggantung parlimen. Selepas mendapat kuasa itu, kerajaan mewartakan Ordinan Darurat Kumpulan Wang Amanah Negara Pindaan 2021 KWAN yang membolehkannya menggunakan dana kumpulan wang tersebut untuk perolehan vaksin dan perbelanjaan berkaitan program imunisasi kebangsaan. Menurut Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988, dana itu dibayar melalui kumpulan wang disatukan dan juga Petronas. Tindakan Kerajaan Perikatan Nasional meluluskan undang-undang baharu untuk membelanjakan dana KWAN itu diselar oleh pemimpin Pakatan Harapan sebagai contoh manipulasi darurat dan salah guna kuasa penggantungan parlimen. Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Faiz Fazil menyifatkan tindakan itu mengancam masa depan negara dan mengkhianati generasi akan datang kerana dana KWAN sepatutnya menjadi sokongan fiskal masa depan apabila sumber asli seperti petroleum telah pupus. Malangnya, bilangan kes
jangkitan COVID-19 dan kematian semakin meningkat, ekonomi negara semakin parah. Justru pada 16 Jun 2021 yang di-Pertuan Agong mengeluarkan satu perintah bahawa Parlimen perlu bersidang secepat mungkin. Jerat Seksyen 14 untuk terus menggantung Parlimen dan proklamasi darurat kini membelit gerombolan tebuk atap ini. Perkara 40/1 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat Perdana Menteri adalah tidak terpakai sewaktu tempoh darurat berkuat kuasa berdasarkan Seksyen 14/1/B Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 itu. Peruntukan yang menyebut Parlimen hendaklah dipanggil, diprorok dan dibubarkan pada suatu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong menyatakan dengan jelas bahawa baginda berhak secara mutlak mengarahkan sidang Parlimen dibuka tanpa perlu terikat dengan nasihat Perdana Menteri. Dalam hal ini, Perdana Menteri dan kerajaan semasa adalah tertakluk sepenuhnya kepada titah baginda yang mengarahkan sidang Parlimen diadakan secepat mungkin. Jawatan Kuasa Perundangan Pakatan Harapan menegaskan keengganan Mahyadin dan kabinetnya untuk memanggil sidang Parlimen dalam keadaan segera seperti dititahkan Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu merupakan salah satu penyalahgunaan kuasa. Tiada alasan munasabah untuk menolak memanggil segera sidang Parlimen dan usaha melengahkan persidangan sehingga September tidak boleh diterima sama sekali. Usaha Kabinet untuk menolak memanggil segera sidang Parlimen adalah satu tindakan menghalang badan itu menjalankan tugas sah di dalam membincangkan perbelanjaan kerajaan berkaitan isu pandemik COVID-19, program pemulihan ekonomi dan proses vaksinasi. Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan meletakkan Perdana Menteri dan Kabinet mempunyai tanggungjawab bersama terhadap Parlimen selaras prinsip accountability. Malah keengganan Kabinet memanggil sidang Parlimen dilihat merendahkan prinsip accountability terhadap Parlimen. Jelas jawatan kuasa tersebut menerusi kenyataan mereka. Jawatan kuasa itu dianggotai oleh Wakil Keadilan William Leong, R. Sivarasa dan Fazlina Siddiq, Wakil Amanah Hanifah Maidin, Faiz Fazil dan Dr. Zulkarnain serta Wakil DAP Ram Kapal Singh. Kata Naib Presiden Amanah Datuk Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus, bukan hanya Parlimen harus dibuka, tetapi sebuah pentadbiran eksekutif yang lebih berintegriti, efektif dan efisien harus dibentuk sebelum pembukaan sidang Parlimen itu. Selaku ahli Parlimen yang menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara, saya menyeru Kerajaan Perikatan Nasional dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk setia dan tidak derhaka kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kenyataan pemimpin Pakatan Harapan amat bersopan santun berbanding dengan pemimpin UMNO yang turut menyerang pemimpin Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu. Apakah puak PPBM ini tidak reti bahasa? Ada pihak mahu hadiahkan kamus Dewan kepada pemimpin PPBM. Jangan tak terima pula sindir ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puat Zarkasi. Tidak pasti apa yang dimaksudkan oleh Ketua Bahagian UMNO Batu Pahat itu dengan istilah tak reti bahasa. Tetapi biasanya ia bukan bermaksud tidak faham bahasa yang digunakan. Apapun, kita tunggu alasan Kerajaan Perikatan Nasional seterusnya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dalam reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera.